Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Cikgu Liana dari Haifa Learning Center. Okey, hari ini cikgu nak share dengan pelajar semua soalan berkaitan dengan graf laju masa pula. Minggu lepas cikgu terangkan cara nak jawab graf jarak masa, tapi hari ini kita jawab sama-sama graf laju masa. Jom kita tengok soalan yang cikgu sediakan. Okey. Rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Okey, dia bagi graf. Cari jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 15 saat. Okey, pelajar semua kena ingat, bila dia bagi graf laju masa, jarak tu kita boleh kira luas bawah graf. Tu tips dia. Sebab kalau misalnya macam kan ada setengah pelajar dia boleh guna rumus trapezium dengan baik. Tetapi untuk sesetengah pelajar, diorang akan confuse tentang rumus, cara nak gantikan nilai dalam rumus trapezium. Jadi kalau misalnya yang pelajar yang tidak mahir tak apa, kita guna rumus luas segitiga. Okey, cikgu akan tunjuklah guna rumus trapezium dan guna rumus segitiga. Jawapan dia masih sama. Okey. Okey, soalan yang ini dia minta jarak dalam meter. Cikgu gariskan dulu. Okey, step pertama. Macam mana kita nak kira luas bawah graf? Okey, ni step pertama. Kita dah nampak dia bahagikan kawasan ni kepada beberapa bahagian. Bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Untuk pelajar yang mahir, dia akan terus kira. Tak ada masalah. Okay, untuk pelajar yang baru nak faham, okay, cikgu galakkan kita kira satu-satu. Katakanlah pelajar nak kira bahagian 1. Ni guna rumus trapezium dulu ya pelajar semua. Okay, kita guna rumus 1/2 darab dengan hasil tambah sisi yang selari. Sisi yang selari tu yang mana satu? Pelajar semua, okay, cikgu guna warna lain. Yang ni, nampak tak sisi dia selari? Tetapi dia berbeza ketinggian. Sisi tu yang kita kena jumlahkan. So, sisi yang pendek ni, ketinggian dia adalah 8. Dan sisi yang tinggi ni, ketinggian dia adalah 20. Okey. Kemudian cikgu buat kurungan. Darab dengan dia punya tapak dia. Okey. Tapak dia nilainya adalah 4. Kita kira satu-satu dulu, okey? Okey, 1/2 darab. Dalam kurungan 8 tambah 20 darab dengan 4. Jadi pelajar semua kena tambah dululah. 8 tambah 20, 28. 28 darab dengan 4 bahagi dengan 2. Pelajar semua akan dapat 56. Okey. 56. Luas kawasan pertama 56. Katakanlah kalau pelajar tidak dapat menggunakan rumus trapezium dengan baik, kini cikgu tunjukkan cara guna rumus segitiga. Okey, boleh cikgu padam? Cikgu padam tak ada masalah. Okey, kita tengok. Kita bahagikan kepada dua kawasan. Ni kawasan 1, ni 2, yang ni 3, yang ni 4. Dia akan jadi pertambahan kawasan lah, tapi tak ada masalah. 3 dan 4, jalan kerja dia sama je. Okey, kita tengok kawasan yang pertama. Cikgu guna warna hitam. Okey, luas kawasan yang pertama. Kita guna rumus segitiga lah. 1/2 darab tapak. Tapak dia adalah nilainya adalah 4. Dan ketinggian dia. Ketinggian dia bermula daripada sini hingga sini. Maka kita kena tolaklah. 20 tolak 8, kita akan dapat 12. Okey, kita tambahkan dengan kawasan yang kedua. Kawasan yang kedua, tapak dia 4. Ini cikgu buat kurungan untuk elak kecuaian. Darab dengan tinggi dia. Tinggi dia daripada sini ke sini nilainya adalah 8. Jadi kita boleh selesaikanlah. Okey, potong 2 darab 12, 24. Tambah dengan 28 darab 4, 8, 6 darab 4, 32.
Kita tambahkan, pelajar semua akan dapat jumlah yang sama iaitu 56. Mudah je kan? Ya, mudah je. Jika pelajar tak mahir guna rumus trapezium, tak apa. Kita guna rumus segitiga. Okey, kalau kita buat latihan banyak kali, benda ni akan jadi mudah. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pula cari luas kawasan yang ketiga ni. Okey, kawasan 1 dan 2 kita dah kira lah iaitu 56. So, cikgu bagikan ni balik kepada kawasan 1. Ni kawasan 2 dan 3. Cikgu guna rumus trapezium. Dalam kes ni cikgu guna rumus trapezium lah. Okey, kawasan kedua pula. Okey, kita tahu segi 4 luas dia panjang darab lebar. So, katakanlah panjang dia ni adalah tapak. Nak kira 9 tolak 4 dulu. Kita kena tolak dahulu. Kena cari beza dia ya. 9 tolak 4 darab 5. 5 darab. 9 tolak 4, 5. Dia punya ketinggian dia pula 20. So 5 darab 20, pelajar akan dapat 100. Senang je. Okey, kita kira pula kawasan yang ketiga. Kawasan ketiga kita akan guna rumus segitiga. So 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak dia, kena cari beza juga. 15 tolak 9, pelajar akan dapat 6. Okey, tingginya 20. So, kita boleh potong 2, 3. 20 darab 3, pelajar akan dapat 60. Sekarang, kita kira jumlah jarak. Itu adalah jawapan terakhir. Itu yang soalan minta. So, jawapan dia 56 tambah 100 tambah 60. Jadi pelajar semua akan dapat 56 tambah 100, 156 tambah 60, 216 meter. Meter apa? Meter je lah. Sebab dia kata cari jarak dalam meter. Unit perlu ditulis pada jawapan akhir. Ini sahaja jawapan untuk soalan ni. Sebab tu markah dia 3 je. Mudah kan? Okey, kalau semua pelajar faham, cikgu akan teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan bentuk seterusnya lah. Okey. Okey, ni soalan seterusnya. Yang ni kita tengok dulu, baca dulu, kita fahamkan, okey? Rajah 10 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 17 minit. Dia gerak dalam tempoh 17 minit lah daripada sini. Maksudnya ni kosong. Dia bergerak, ambil masa 17 minit. Nyatakan tempoh masa dalam minit zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okay, tips cikgu. Jika dia kata seragam, maksudnya tanda dia kita boleh tengok daripada graf, dia ada bentuk ni. Ini tu tips dia. Jadi kita ambil masa dekat bawah dia. Berapa minit, berapa tempoh masa dia bergerak dengan laju seragam. So, kita tolak saja. So, jawapan A adalah 13. Pelajar kena tunjuk jalan kerja ya. 13 tolak 6 adalah sama dengan 7 minit. Macam ni. Pelajar jangan tulis 7 minit saja, tapi kena tunjuk jalan kerja dan jawapan. Macam inilah yang cikgu buat. Okey. Yang B pula. Kita tengok. Hitung nyah pecutan dalam meter per minit kuasa negatif 2 bagi zarah itu dalam tempoh 4 minit terakhir. Okey, nyah pecutan maksudnya dia laju dia semakin berkurangan. Dia makin perlahan. Itu maksudnya pecutan. Okey, kalau dikata hitung nyah pecutan dalam meter per minit kuasa negatif 2 bagi tempoh 4 minit terakhir. Tips dia, kalau dikata terakhir, maksudnya kita tengok daripada belakang. Kalau dikata awal, kita tengok daripada depan. Kalau terakhir, kita tengok graf tu daripada belakang. So 4 minit terakhir, so kita tengok 17. Cuba pelajar bayangkan 17 tolak 4. Kita dapat berapa? 13. So
Yang kita perlu kira daripada 13 hingga 17. Tu tips dia lah, cara mudah. Macam mana kita nak kira nyah pecutan? Kita nak kira nyah pecutan, kita kena guna rumus hal laju akhir. Hal laju akhir, kena akhir dulu ya. Pelajar semua, hal laju akhir tolak hal laju awal. Okey, bahagi dengan masa akhir. Tolak masa awal. Okey, masa awal. Ini rumus dia lah. Okey, ni Cikgu padam. Ni Cikgu dah tunjuk rumus. So, hal laju akhir adalah berapa? So, hal laju akhir dia adalah, okey, kalau pelajar tak tahu nak tentukan, tulis koordinat. Cara paling mudah ialah menulis koordinat dulu. Okey, kat sini koordinat dia adalah 17, 0. Dan koordinat dekat sini adalah 13, 18. So, hal laju akhir dekat mana? Kita nak tengok koordinat nilai X ke nilai Y. Hal laju akhir kita dan hal laju awal kita tengok nilai pada paksi Y. Maknanya nilai Y lah. Tapi kita tengok yang belakang dahulu. Dalam kes ni dia nilai yang akhir. Maka kita gantikan 0. Laju akhir adalah 0. Hal laju awal adalah 18. Bahagi dengan masa akhir. Masa akhir adalah 17. Dan masa awal dia adalah 13. So, pelajar akan dapat 0 tolak 18. Pelajar akan dapat negatif 18. Dan 17 tolak 13. Pelajar akan dapat 4. Okey, kita boleh permudahkan. Pelajar semua akan dapat. Okey. Okey, negatif 9/2. Boleh juga ataupun kita boleh jadikan dalam bentuk perpuluhan iaitu negatif 4.5 meter M kuasa negatif 2. Boleh tulis macam ni ataupun kalau pelajar confuse, pelajar boleh tulis dalam bentuk macam ni. Negatif 4.5 meter per M kuasa 2. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Itu untuk jawapan B. Sekarang kita semua tengok soalan C pula. Okey, soalan C cikgu pakai warna biru pula. Okey, hitung nilai V. Dia minta nilai V. Jika jumlah jarak yang dilalui oleh Zara tersebut dalam tempoh 13 saat pertama. Jadi 13 saat pertama maksudnya kita tengok daripada awal. So ni start dengan 0, ni sampai 6 je tak cukup lagi. So kita ke belakang lagi. Jadi sini 13. Maka kita akan ambil kira daripada 0 hingga 13. So luas kawasan ni nilai dia 195. Macam cikgu cakap, kalau dia kata tentang jarak, maka dia adalah luas bawah graf. So luas bawah graf kita guna rumus luas lah. Bergantung pada bentuk graf tu macam mana. Cikgu tulis macam ni. 195 adalah sama dengan, kita bagikan kepada dua kawasan. Kawasan pertama dan yang ini kawasan kedua. Dalam kes ni cikgu menggunakan rumus trapezium. 195 sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah sisi yang selari. Sisi yang selari, ni cikgu buat dengan warna hitam. Sisi ni dan sisi ni. Kita kena cari sisi yang berbeza panjang atau ketinggian. Okey, dalam kes ni, sisi yang rendah nilai dia kita tak tahu ketinggian dia. Kita cuma tahu ketinggian dia adalah V. Maka kita gantikan dengan V. Tambah. Okey, sisi yang lagi satu kita tahu ketinggiannya, nilai dia adalah 18. Maka kita biarkan dia dalam bentuk macam ni. Okey, darab. Tapak dia adalah 6. Ni cikgu sambung di bawah. Tambah. Okey. Untuk luas yang kedua,
dia ada bentuk segi empat tepat, maka kita guna luas segi empat lah, panjang darab lebar. Dalam kes ni panjang dia adalah tapak dia berapa? Kita kena tolak, cari beza dia. 13 tolak 6, pelajar akan dapat 7. Ini cikgu buat kurungan, 7 darab dengan dia punya tinggi. Tinggi dia nilainya adalah 18. Okey, kemudian kita permudahkan. 195 adalah sama dengan, kalau pelajar tak dapat nak confuse nak kira macam ni, tak apa. Kita permudahkan yang senang dulu, okey. 1/2 ni darab dengan 6. Kita akan dapat 3. Kemudian 3 ni darab dulu. 3 darab V, pelajar akan dapat 3V. 3 darab 18, pelajar akan dapat 54. Okey. Tambah. Kena ingatlah 7 darab 18 ni, pelajar akan dapat 126. Sekarang kita boleh cari nilai V. So 195 tolak 54 tambah 126. Pelajar akan dapat 15V. Ini cikgu permudah 15. Maaf 15. Okey, 195 tolak 54 tolak 126, pelajar akan dapat 15. Sama dengan 3V. Maka V nilainya adalah sama dengan 5. Macam mana cikgu dapat 5? 15 bagi 3, kita dapatlah 5. Maka nilai V adalah sama dengan 5. Jadi, tu saja. Kita kena tulis dalam unit dia lah. V sama dengan 5 meter per minit. So dapatlah jawapan dia. Mudah, betul. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.